Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya harap semua sihatlah. Jangan ada yang tak sihatlah. Kalau tak sihat juga, tolonglah makanlah benda-benda yang sihat, benda-benda yang baik. Jangan makan makanan yang merosakkan organ kita kan. Merosakkan kesihatan kita. Tapi benda makanan-makanan yang tak sihat ni memang sedap tau. Saya jujur cakap. Yang sihat ni tak sedap. Pahit lah, tawar lah kan. Tapi kalau makanan yang sedap-sedap ni, kebanyakan memang tak sihat. Kan? Fast food semua kan. Saya pun sekarang pun nak makan fast food pun orang kata jarak-jarak lah tak adalah kerak macam zaman-zaman muda kan. Asyik makan burger lah, pergi McD tu memang selalulah dulu kan, McD. Tapi sekarang saya dah tak berani sangat. Makan makanan Amerika terutamanya saya tak berani kan, sebab kita banyak baca kan makanan-makanan Amerika ni ada yang fast food lah, yang natural tak ada masalah. Okay, so hari ini kita nak belajar topik 7.2 iaitu berkenaan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Kenapa kita belajar topik dasar pendidikan kebangsaan? Sebab pendidikan kebangsaan ini diwujudkan oleh negara kita, tujuannya tak lain tak bukan nak memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Seterusnya, membina negara yang sejahtera. Kita semua belajar dalam bab 7 ni, tak lain tak bukan kesimpulannya semua kita belajar bab 7 ni untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Okay? So, ni tahukah anda kan, ni saya bagi je lah. So pendidikan merupakan salah satu usaha paling berkesan membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Macam sekarang ni lah kan, awak salah satu kan bahan eksperimen saya kan. Saya ajar ilmu yang baik-baik lah kan, ilmu yang tak baik saya tak nak ajar walaupun saya tahu. So kita ajar ilmu yang baik kan, ilmu ni lah kan yang kita belajar, pendidikan sejarah. Okay, so awak berpendidikan sebenarnya, okay, sebab awak bersekolah kan, awak bersekolah daripada prasekolah, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, itulah sekolah menengah sekarang, dan itu belum lagi pendidikan-pendidikan lain, sekolah agama kan, lepas tu belajar mengaji kat rumah orang, itu pun semua pendidikan juga kan. Pendidikan ni luas, dia ada formal, ada tidak formal. Saya tak nak cerita lah yang tak formal tu kan. Nasihat ibu bapa, itu semua pendidikan. Okey, mak ajar masak, pendidikan tu semua. Awak jangan skop kecil pendidikan tu cuma kat sekolah, tak. Pendidikan tu sebenarnya sangat luas, bukan dapat kat sekolah saja. Yang kat sekolah tu pendidikan formal. Okey, macam sekarang ni pendidikan formal lah yang awak dengan saya ni. Okey. So, ini yang kita nak belajar sebenarnya, dasar pendidikan kebangsaan yang kita akan belajar, okey, iaitu kita belajar tentang laporan Rahman Talib. Okey, laporan Rahman Talib. Dan yang kedua kita belajar kajian Aminuddin Baki. Kajian Aminuddin Baki. Yang ketiga kita nak belajar tentang isi kandungan laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, dan yang keempat kita nak kenal FPK. Saya sebut FPK lah. FPK ni apa? Iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Inilah benda saya sebut dulu hafal. Okey, masa tu nak interview jadi cikgu tau. Kawan-kawan semua, kau dah hafal falsafah pendidikan kebangsaan? Kau dah hafal benda ni? Takut ditanya benda ni. Tapi memang masa interview kebetulan dia memang tanya. Nasib baik kita faham kan. Saya tak ada hafal bulat-bulat pun, tapi kita dapat terangkan terperinci benda-benda isi penting dia tu. Isi penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan tu kita boleh huraikan sebenarnya. Okey, nanti kita tengoklah apa dia falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, dan dasar pendidikan kebangsaan yang seterusnya kita akan pelajari berkenaan dengan Akta Pendidikan 1996. Okey. Okey, ni sekali lagi lah kita tahu kan. Tahukah anda, okey, dasar pendidikan kebangsaan sebelum merdeka
mula diperkenalkan melalui penyata razak. Pernah dengar tak penyata razak? Pernah dengar tak? Kita tak pernah dengar? Macam pernah. Dekat Pernah. sejarah tingkatan 4 bab 7 sejarah tingkatan 4 punya tapi nanti awak akan jumpa apa? Laporan Barnes, laporan Fenwu, ordinan pelajaran, okey. Tapi kat buku tingkatan 5 tak jumpa. Kenapa cikgu? Benda tu bukan sistem pendidikan kebangsaan ke cikgu? Kenapa kat sini tak ada cikgu? Okey, sebenarnya untuk batch korang, untuk silibus KSSM, kita susun buku kita pula. Bukan saya lah kan, maksudnya mereka buat buku sejarah awak ni ikut kronologi. Dia ikut kronologi. Kalau sebenarnya penyata razak, laporan Barnes, laporan Fenwu, ianya berlaku sebelum merdeka. Tetapi yang kita belajar kat tingkatan 5 ni selepas merdeka. Okey, sebab tu kita tak belajar laporan Barnes, laporan Fenwu, penyata razak, juga dikenali sebagai penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Kita tak belajar semua tu. Semua kat tingkatan 4. Sebab tingkatan 4 banyak belajar tempoh zaman dia adalah sebelum merdeka. So awak kena faham susunan penceritaan sejarah KSSM. Tapi kalau macam silibus lama dia tak macam tu. Dia belajar pendidikan kebangsaan tu menyeluruh semua. Laporan Barnes terus sampai kajian Amiruddin Baki belajar apa semualah. Okey. Lain susunan dia. Okey, so okey, dasar pendidikan kebangsaan sebelum merdeka mula diperkenalkan melalui penyata razak. Okey, semua ni tahun 1956. Okey, penyata razak ni nama lain juga dikenali sebagai penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Sama penyata razak dengan penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 sama. Okey, dia tak ada beza pun. Okey, sebab yang ini yang hasilkannya adalah Tun Abdul Razak. Kenal tak korang Tun Abdul Razak siapa ni? Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? Siapa nak jawab? Pertama. Kedua. Lagi? Ada lagi? Naik ketiga, keempat. 13. Apa? Keberapa? Dua. Yang kedua Tun Abdul Razak yang kedua. Yang pertama Tunku Abdul Rahman. Jangan sesat. Jangan sesat nanti. Okey, Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Bapa kemerdekaan. Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Husin. Kan? Dulu gelaran Datuk lah, tapi Datuk Tun lah kan. Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri kedua. Bapa pembangunan. Kan banyak juga sumbangan Perdana Menteri kedua tu. Okay, selain pendidikan, pembangunan tanah, kan, Felda apa semua dia lah. Okey, dan Perdana Menteri ketiga Tun Hussein On. Bukan Datuk On Jaafar itu ayah dia. Tun Hussein On. Bapa perpaduan. Tun Hussein On. Yang keempat Tun Dr. Mahathir. Bapa pemodenan. Ismail Sabri. Belum lagi kot, baru lagi kan. Tan Sri Muhyiddin pun saya tak tahu. Okey, kena cari lah, dia belum letak kot cover kan. Okey. Okey lah, teruslah, tak nak cerita panjang-panjang. Seterusnya penyata razak ni sebagai permulaan dasar pendidikan kebangsaan sebagai permulaan. Tapi penyata razak kita tak belajar dalam buku teks tata 5, dia tak ada sebab dia dah sebelum merdeka. Penyata razak kemudiannya dimasukkan ke dalam Ordinan Pelajaran 57. Okey, Ordinan Pelajaran 57 pun kita tak belajar dalam tingkatan 5, dia ada kat tingkatan 4. Awak boleh tengok nota bab 7 saya pun dah ada. Okey, awak boleh tengok cek balik nota saya bab 7. Saya dah bagi kat Telegram Kemudian walau bagaimanapun semua dasar pendidikan yang ada sebelum itu, penyata razak ke, Ordinan Pelajaran 57 ke, disemak semula. Apa maksud disemak semula ni? Macam nak ditambah baik lah, nak modify sikit. Biasalah manusia ni tak pernah puas. Rasa macam dah baik dah ni, kita nak tambah baik lagi.
Okey, itu sikap manusia yang baik juga sebenarnya, tapi kadang-kadang boleh jadi makin teruk kan. So kita, tapi yang ini lebih baik lah kan, nak menjadikan pendidikan kita lebih baik. Okey. Disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib. Okey, laporan Rahman Talib ni kita belajar kat buku teks kata 5 ada. Okey, dan laporan jawatan kuasa kabinet pun kita belajar. Okey, sebab lepas 1960-an buku teks kata 5 awak ni memang kita belajarlah. Okey, zaman Malaysia. Okey. Kalau kat sini zaman Malaysia tak ada lah kan. Okey. Mana ni? Okey, soalan ekstra. Ini yang saya nak tanya korang ni. Tapi jangan risau, saya pun dah bagi kat sini kan. So tak ada masalah lah untuk korang nak cari. Okey. So ada tak sukarela nak bagi tahu jawapan? Nyatakan tujuan dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ke? Cek muka surat 1, 4. Okey. Dah jumpa belum? Cuba korang cari jawapan kat mana? Kat buku teks. Ada tak? Nyatakan tujuan dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Rujuk teks halaman 144. Okey, cuba korang buat dalam tempoh Cikgu, yang dah elok tu ke? dah 3-4 minit je. Cuba cari. Awak keluarkan isi-isi dia. Boleh tulis jawapan lah. Kalau takut salah, tulis dulu kat kertas lain kan. Kemudian nanti saya nak jumpa tak? Siapa yang tak jumpa? Angkat tangan. Misnan ni siapa kan? Misnan. Oh ni siapa? Irfan. Irfan awak Misnan. Amirul Irfan. Betul lah. Izwan ada tak Izwan? Misnan tu bapakku. Okey. Kan tengok bola korang ni. Aduh. Aimi Irfan, ada Abdul Arif, ada Afiq, ada Afiq ada Afiq Ada. Okey. Itu Hafizul. Okey. Abdul Arif ada? Ada cikgu, ada. Aimi Irfan? Ada. Alis? Ada cikgu, ada. Okey. Antasha? What problem? Ada cikgu. Okey. Daniel Mustaqim. Mustaqim ada tak tu? Mic rosak juga. Dini ada tak? Ada cikgu. Right. Farhana? Okey. Ishraq? Ishraq ada? Tak ada juga. Tak respon ni. Okey ada. Hafizul ada. Nasrin ada? Ada cikgu. Norman? Tengah makan McD. Betul ke ni ke awak gurau? Nur Alia. Nur Alia ada? Ada. Fazlina? Fazlina ada? Ke main motor kat luar? Tak balas Okey, tak ada. Syamira?
Ada, tadi Mustaqil saya panggil. Syamira ada. Okey, Syamira ada left pula. Nur Umairah. Hai. Okey. Sihat awak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Atikah. Nur Atika Alia tengah memandu kot, bawa kereta. Nurin? Nurin Hazika ada tak? Ya. Okey. Nurin Kristina? Tak ada. Tak ada. Tapi Nurin Kristina paling selalu respon. Atika ada? Atika Azmi. Cikgu. Alright. Iman? Belum join. Apa masa belum join? Tapi boleh reply. Misteri ni. Mai Sarah? Saya cikgu. Right. Savina? Saya cikgu. Okey. Sihat tu Savina? Awak sihat? Sihat. Okey. Sarah? Ya saya. Syafiqah? Tresha? Ya cikgu. Alright. So Antasha tak ada Antasha. Antasha ada Okey. So ada. Right, so sambung. Okey, so nak minta siapa Irfan lah. Irfan boleh tak Irfan bagi jawapan? Irfan, bagi jawapan apa tujuan dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan? Boleh, respon. Ke lain tak kuat? Hafizul lagi. Hafizul dia. Alia Afika boleh tak? Alia. Saya. Cuba awak bagi jawapan. Tujuan dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Semua cikgu. Cuba sebut satu-satu dulu. Kalau yang pertama apa yang awak tulis? Yang pertama, menyatu padukan rakyat. Okey, betul tulis dulu semua. Menyatu padukan rakyat. Okey, yang kedua? Yang kedua, menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, menyediakan tenaga kerja mahir pelbagai kaum. Okey, yang ketiga? Mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara. Okey, sekejap mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara. Okey, keempat? Menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Ya, menggalakkan perkembangan dakwah. Pen saya pun sedih. Mengenai kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Okey, kelima? Melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Okey, last? Last apa? Memupuk perpaduan kaum. Memupuk perpaduan kaum. Kat mana awak jumpa Kat atas yang warna peach. Memupuk perpaduan kaum. Yang mana Dia ambil yang dekat petikan warna peach tu. Peti kat warna peach. Jap. Tak perasan. Mana kita punya? Yang mana? Perpaduan kaum? Ayat kedua. Atas. Ni. Atas kat mana? Ayat kedua. Oh ni. Dasar pendidikan kebangsaan memupuk. Okey, boleh. Boleh logik. Memupuk perpaduan kaum. Boleh. Memupuk perpaduan kaum. Ada lagi satu tak? Ada lagi satu. Yang ni menyumbang
menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Awak tulis yang itu last. Menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Okey, so itu adalah tujuan dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Okey, menyatu padukan rakyat, of course lah. Itu matlamat pendidikan kebangsaan. Menyediakan tenaga kerja mahir. Macam mana nak menyediakan tenaga kerja mahir? Okey, kita ada wujudkan sekolah-sekolah teknik dan vocational, kan? Semua tahulah kan sekolah KV apa semua kan, college vocational itu semua tak lain tak bukan untuk sediakan tenaga kerja mahir. Nanti awak akan belajar kajian Amiruddin Baki. Okey, benda ni semua ada kat dalam kajian Amiruddin Baki. Okey, kemudian mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara. Okey, kalau negara kita perlukan seorang doktor, perlu melahirkan seorang peguam, perlu melahirkan seorang jururawat, melahirkan seorang pendidik. Okey, semua sistem pendidikan kita ada sediakan. Okey, kalau saya bagi contoh saya je. Macam mana seseorang itu boleh nak bercita-cita nak jadi seorang guru, nak jadi cikgu kat sekolah. So dia kena pergilah pendidikan yang kata ke saluran tempat yang betul. Mesti ambil kursus bidang pendidikan. Saya memang ambil lah mohon pendidikan sejarah. So saya habis belajar, kita dapat ditempatkan di sekolah dan dapat mengajar subjek sejarah sebab saya belajar kat universiti pendidikan sejarah. Macam tu lah kan. Okey, so pendidikan tu kat negara kita ada je nak memenuhi keperluan negara. Macam awak nak jadi jururawat pun awak kena pergi kolej jururawat kan. Kolej nak jadi jururawat kan. Okey. Kemudian rakyat, melahirkan rakyat yang berilmu. Rakyat yang berilmu seimbang. Sekejap sorry ada iklan. Mana tadi? Saya cerita apa Okey, so rakyat yang berilmu seimbang. Okey, awak faham tak maksud rakyat yang seimbang ni sebenarnya? Siapa yang nak cerita kat saya? Apa maksud rakyat yang seimbang? Berbilang kaum. Okey. Cuba lagi, ada lagi tak? Bagi pandangan korang, rakyat yang seimbang ni apa maksudnya? Nak melahirkan rakyat yang berilmu, yang seimbang, apa maksud dia? Ada lagi nak bagi pandangan tak? Cuba share sikit apa yang korang tahu tentang maksud rakyat yang seimbang. Sama-sama pandai. Okay, Hafizul cakap sama-sama pandai. Macam mana tu? Saya tak dapat tangkap maksud awak. Sama-sama pandai tu macam mana rakyat yang seimbang? Maksudnya awak nak pastikan awak pandai macam orang lain pandai. Macam tu. Nak sama level dengan dia ke macam mana? Saya tak faham. Okay, ada tak nak bagi pandangan? Apa maksud rakyat yang seimbang? Cikgu, kalau adil cikgu. Kalau? Adil. Adil. Okey, lagi? Tadi dia cakap seimbang. Maksudnya Melayu, Cina, India tu sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Tak ada, okey. Okey, semua saya dah dengar dah pandangan korang. Ada yang kata semua adil, mementingkan keadilan semua kaum. Semua hak dapat sama rata. Okay, tapi yang dimaksudkan kat sini sebenarnya nak melahirkan rakyat yang seimbang bukan itu sebenarnya. Okey, itu tak apa, saya terima je cadangan awak, idea awak tu. Tapi yang sebenar-benarnya maksud rakyat yang seimbang ni, maksudnya rakyat ni dia ada kemampuan kognitif dan kemampuan orang kata psikomotor. Faham tak benda tu istilah tu? Pernah dengar tak? Kognitif dan psikomotor. Kognitif ni maksudnya pemikiran dia. Maksudnya dia cerdas dalam pemikiran, cara dia berfikir, dan psikomotor itu berkaitan dengan kemahiran tangan, mengendalikan kerja, mengendalikan apa-apalah benda kat depan dia tu, dia orang tahu nak buat apa, macam mana nak selesaikan satu-satu masalah.
Dia tengok barang tu rosak ke apa, dia tahu macam mana nak orang kata baiki. Itu psikomotor. Ataupun atlet pun psikomotor, yang aktif dalam sukan, aktif dalam koko, pandai berkawat, hebat sukan, itu psikomotor. Tapi kalau yang kognitif ni lebih kepada individu yang mahir dalam menakul teori, belajar dia bagus, maksudnya akademik dia bagus, dia boleh skor A, dia mudah memahami bila apa yang orang sampaikan sesuatu ilmu, dia mudah faham. Yang itu kognitif, dia seimbang pemikiran dan kemahiran. Boleh faham tak? Maksudnya teori dan kemahiran tu dia balance. Ataupun lebih juga maksud yang seimbang ni, akademik dan sukan, kurikulum dan co-kurikulum dia dapat dua-dua. Itu maksudnya seimbang. Ataupun lagi seimbang lagi macam mana? Dia berilmu, dia mempunyai ilmu dan dia mampu memberi manfaat kepada orang lain. Okey, apa lagi maksud seimbang? Dia berilmu dari segi ilmu duniawi, dan dia juga seimbang dalam ilmu akhirat. Maksudnya kepercayaan pada Tuhan dan agama dia lah, dia seimbang. Kerohanian dia seimbang. Faham tak? Seimbang ni sebenarnya maksud dia luas sebenarnya. Yang saya sebut tadi semua tu, antara akademik dengan sukan dia seimbang dapat, antara kemahiran berfikir dan agama dia seimbang. Okey, dia dapat semua tu. Okey, dan keperluan dunia, dia boleh bekerja dengan baik, dia boleh kerja cita-cita dia, pada masa sama dia ada akhlak yang baik, ada insaniah yang baik, rohani yang baik. Itu maksud individu yang seimbang. Benda tu biasanya manusia susah nak dapat. Biasanya manusia, ada setengah manusia dia boleh kaya, dia duit banyak, tapi pada masa sama dia kurang sikap orang kata penyayang dalam diri. Tengok orang miskin pun dia tak rasa nak sedekah pun. Dia duit banyak tapi dia tengok orang miskin tu dia rasa, dia terus fikir, malas ni semua, malas. Sebab tu kau orang miskin. Macam tu, dia anggap macam tu, dia tak nak tolong pun. Dia semangat rohani dalam diri dia, insaniah dia tak ada. Itu dia tak seimbang. Sebab dia hebat dalam bekerja, kerjaya dia pandai, dia bos, dia manager, dia tasri, pangkat tinggi, tapi dia tak seimbang dalam bab kerohanian. Itu individu yang seimbang. Okay? So harap korang faham lah apa yang saya jelaskan ni. Okay? So mereka rakyat yang berilmu, seimbang, harmoni. Harmoni tu apa maksudnya? Harmoni maksudnya nak melahirkan warga negara Malaysia yang sentiasa hidup rasa gembira tau. Rasa happy, harmoni. Kita rasa peace, macam rasa aman je hidup kita ni. Tak ada rasa huru-hara, perang, nak bergaduh sana sini dengan orang lain tak puas hati, rasa tak tenteram je kan. Rasa nak memberontak aje, itu tak harmoni. Kalau awak rasa nak memberontak aje hidup awak tak harmoni sebenarnya. Kan, awak tengok orang ni cakap ni, awak tak puas hati, nak melenting je kan. Itu tak harmoni, jiwa awak tak harmoni. Okay. Orang harmoni dia sentiasa redo. Redo lah. Saya cakap pandai, nak buat susah. Macam tu lah kan. Iaitu yang saya sampaikan lah benda yang saya tahu. Maksud seimbang, harmoni. Ilmu ni of course lah. Ilmu ni awak boleh dapat kat sekolah, dapat melalui Google, dapat melalui guru, melalui ibu bapa, melalui rakan-rakan. Okay. Ilmu ni lagi luas. Daripada kitab, daripada buku. Okay. Semua tujuannya nak lahirkan rakyat ilmu, seimbang, harmonis. Tujuannya tak lain tak bukan nak menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Apa itu kemakmuran negara? Ada yang nak explain saya tak? Apa maksud kemakmuran negara? Kemakmuran. Makmur. Masyarakat yang makmur. Faham tak perkataan makmur? Harmoni. Harmoni maksud lain. Sebab dekat situ dah ada keharmonian dan kemakmuran. Dia dah separate dua perkataan tu. Maksud dia berbeza sebenarnya. Aman. Okey, aman tu lebih kepada keharmonian. Dia bukan makmur. Makmur tu lain. Harmoni. Harmoni bukan. Harmoni tu bukan makmur. Damai bukan. Bukan juga. Kesejahteraan. Kesejahteraan tu luas. Yang spesifik dia apa? Daulat. Bebas daripada Dia peperangan. dekat dengan daulat ke? Bukan. Saya rasa saya dah beritahu korang lupa. Cuma korang terlupa. Okey, apa maksud kemakmuran? Okey, ingat saya cakap ni. Kemakmuran ni berkaitan dengan ekonomi yang baik. Kemakmuran berkaitan dengan ekonomi yang baik. Saya sebut banyak kali Makmur dulu, perkataan makmur, M-A-K-M-U-R,
Maksud dia berkaitan dengan ekonomi yang baik. Okey, kalau saya sebut, apakah masyarakat yang makmur? Masyarakat yang makmur itu masyarakat yang berpendapatan tinggi. Faham tak? Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang berpendapatan tinggi, yang mempunyai kerjaya yang baik, yang mempunyai kehidupan yang stabil, yang baik, ekonomi yang baik, sumber kewangan yang baik. Dia berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan wang. Dia mempunyai kuasa beli yang tinggi. Faham tak saya sebut istilah-istilah ni? Mempunyai kuasa beli yang tinggi. Boleh faham tak istilah tu? Maksudnya dia, kalau dia rasa, aku nak apa macam mana? Oh, aku nak hantar anak aku di sekolah yang baik, contoh. Dia tahu sekolah ni baiklah, prasekolah ni baik. Ada setengah orang dia tak mampu kan, sekolah ni yuran mahal kan, sekolah baik mestilah yuran mahal. Tapi ibu bapa tersebut, dia mempunyai sumber kewangan yang baik, dia hantar anak dia ke sekolah yang baik. Maksudnya ibu bapa tersebut mempunyai kehidupan yang makmur sebenarnya. Itu keluarga yang makmur. Dia berkaitan dengan ekonomi. Ingat perkataan makmur ini bukannya maksud aman damai, sejahtera, bukan. Itu harmoni tu semua, itu lain. Makmur itu satu maksud dia berkaitan dengan ekonomi yang baik, pendapatan yang tinggi, gaji tinggi, kerjaya yang baik, kehidupan yang stabil, kewangan yang baik, itu makmur. Okay. Kalau kata kemakmuran negara, negara kita ni tak banyak hutang yang tinggi lah. Maksudnya mata wang negara kita stabil, itu yang dimaksudkan dengan kemakmuran negara. Mata wang stabil, rakyat tidak inflasi, ekonomi rakyat semua baik, okay? Rakyat mampu ada kuasa beli yang tinggi. Maksudnya pergi pasar raya tu macam tak risau lah kan, tak cukup duit. Maksudnya sentiasa rasa cukup duit. Itulah rakyat yang makmur. Itulah rakyat yang makmur. Tapi saya tinggalkan persoalan tu ke awak lah. Awak sendiri jawablah, adakah negara kita, masyarakat kita makmur? Saya tak nak bagi tahu kat sini lah. Okay. Alright. So, mungkin zaman ni pandemik agak ekonomi ni kan. Okay. Mana lagi ni? Okay, so next. Ini kita dah masuk isi kandungan yang lebih terperinci. Okay, isi kandungan yang lebih terperinci. Okey, antara dasar pendidikan kebangsaan yang mula-mula diperkenalkan selepas orang kata lepas tahun 60-an lah kan. Okey, iaitu laporan Rahman Talib. Ini Rahman Talib, Abdul Rahman Talib nama dia. Okey, laporan Rahman Talib diperkenalkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, sempena nama dia lah. Okey. Dan kenapa laporan Rahman Talib ini diperkenalkan? Kenapa? Sebab tujuan laporan Rahman Talib ini diperkenalkan untuk semak semula, mengkaji semula untuk dan mengukuhkan penyata razak yang dah diwujudkan sebelum ini. Kita sistem pendidikan kita sebelum itu lepas merdeka, kita banyak ambil daripada idea Tun Abdul Razak tau. Sistem pendidikan negara kita banyak ambil idea daripada Tun Abdul Razak, iaitu melalui penyata razak ataupun dikenali sebagai penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Dan laporan Rahman Talib ni dia nak cuba tambah baik lah. Dia nak tambah baik isi kandungan penyata razak tu, dan ianya dikenali sebagai laporan Rahman Talib. Laporan ini menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961. Dan laporan ini juga menyemak semula dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib ni penting lah. Antara benda yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Dia banyak mempengaruhi kata sistem pendidikan kurikulum kat negara kita lah. Ini antara isi kandungan yang sangat penting yang masih dikekalkan. Isi kandungan laporan Rahman Talib, isi kandungan dia apa dia dicerita yang masih dikekalkan, yang masa penyata razak tu ada dan dia kekalkan juga. Dan dia menyebut bahawa isi laporan Rahman Talib itu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Poin dia bahasa Melayu lah. Boleh faham tak? Bahasa Melayu menjadi
Bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan, tidak kira prasekolah, mesti diajarkan juga sedikit bahasa Melayu walaupun sekolah itu mungkin bukan sekolah bukan sekolah kerajaan punya kan, bukan taska, bukan tadika kan, tetapi sekolah-sekolah swasta pun mesti ada juga subjek bahasa Melayu, mesti diajar semua peringkat pendidikan. Prasekolah, sekolah rendah, bahkan sekolah rendah jenis Cina ke apa ke, Tamil ke, tetap ada subjek bahasa Melayu juga. Itu maksud dia. Okey, dan sampai sekolah menengah, sampai kolej, sampai universiti, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Okey, boleh faham? Itulah isi kandungan laporan Rahman Talib. Okey. Dan isi kandungan yang Rahman Talib kekalkan adalah kurikulum sama. Okay, kurikulum sama dan berorientasikan negara untuk semua jenis sekolah. Tak kisahlah sekolah jenis Cina ke, sekolah jenis Tamil ke, sekolah swasta ke, tetap kurikulum dia sama, silibus sama. Kalau ada subjek sejarah, tetap buku yang sama. Tak boleh sekolah Cina buku sejarah dia lain, tak boleh. Contoh sekolah apa yang Funyu sekolah Funyu, tahu tak korang sekolah Funyu? Semua tahu lah kan? Sekolah Funyu dekat jalan naik ke JPO tu. Maksudnya kalau awak pergi masuk sekolah itu sekalipun, contohlah awak belajar masuk sekolah tu, ambil subjek sejarah, adakah buku teks dia berbeza dengan kita? Awak rasa sama ke beza? Awak rasa? Sama. Ya, sama. Sama itu maksud dia kurikulum sama. Orientasikan negara untuk semua jenis sekolah. Buku sama juga. Contoh awak ambil subjek bahasa Melayu pun sama juga. Itu maksud kurikulum sama. Okay, dan inference ni orang kata kesimpulan, kesimpulannya kenapa benda ni dikekalkan. Okay, penggunaan bahasa yang seragam bahasa Melayu dapat mewujudkan perpaduan dan integrasi. Okay, kurikulum yang berorientasikan negara dapat melahirkan warga negara yang ada perasaan cinta pada negara. Ini benda ni penting lah, tujuannya tak lain tak bukan nak perpaduan, integrasi dan ada semangat patriotik. Saya sebut pendek tu lebih, patriotik tu sama maksud dengan cinta negara. Okay, patriotik itu sama maksud dengan cinta sayang pada negara. Okay, kemudian apakah isi kandungan dalam laporan Rahman Talib ini yang ditambah baik lagi, yang ditambah cadangan tambahan yang ditambah baik? Okey, laporan Rahman Talib dimasukkan, diselitkan isi kandungan laporan Rahman Talib, fokus penekanan diberikan pada mata pelajaran sejarah. So siapa yang tak suka subjek sejarah ni, janganlah kalau boleh kena suka. Okey, kena suka. Ada yang kata tak suka, tak apalah, saya faham. Tapi cubalah untuk suka subjek sejarah. Kalau awak tak suka, macam mana awak nak sukses kan? Subjek sejarah tu payah. So awak kena rasa suka subjek sejarah. Okay, saya jujur masa zaman sekolah saya tak minat pun sejarah ni. Tapi saya minat baca surat khabar tau. Surat khabar kat tengah-tengah tu dia ada orang kata ruang untuk politik antarabangsa tau. Dunia punya, berita-berita dunia lah. Saya suka berita dunia zaman saya sekolah. Saya tak suka berita tempatan, sebab bila tengok berita tempatan kan, asyik kemalangan, rogol, bunuh, rompak, ragut, kes-kes macam tu saya macam tak tahulah. Bagi saya masalah tu kecil kot. Sebab itu tak tahulah itu cara saya tak minat. Saya minat yang politik-politik antarabangsa yang dunia punya. Macam Amerika, Israel, saya minat benda-benda macam tu. Palestin, Syria, konflik-konflik dunia lah yang kat luar. Apa yang terjadi kat luar tu saya suka ambil tahu. Jadi benda tu macam sejarah juga kan. Jadi automatik saya macam minat sikit-sikit lah sejarah. Benda-benda macam tu. Okay. Pengganas, ISIS, Daesh semua saya minat lah. Al-Qaeda, Taliban tu kadang boleh tahu lah kan. Okay, so seterusnya
Okey, so benda yang perkara yang ditambah baik dalam laporan Rahman Talib adalah mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Sekarang tak ada lah mana ada sebut tata rakyat lah. Mungkin zaman sekarang ni ubah nama. Civic, pendidikan civic dan kewarganegaraan. Dulu dikenali sebagai tata rakyat. Boleh faham. Okey. Inference, apakah kesimpulan? Kenapa benda ini ditambah baik? Okey, mementingkan mata pelajaran sejarah dapat menanamkan perasaan cinta dan setia pada negara. Okey. Dan mata pelajaran tata rakyat pula penting membentuk sikap toleransi, kerjasama dan membentuk persefahaman antara kaum. Okey. Tapi saya tahu ramai murid bila dululah kan subjek PSK kan, pendidikan civic, bila cikgu nak ajar civic, korang buat sambil level. Sebab alasan subjek ni tak ada exam kan, exam tak penting. Tak ada dalam SPM, so tak nak belajar kan. Sekarang dah tak ada pula subjek civic. Subjek civic dah diselitkan dengan subjek lain. Okey, kemudian habis laporan Rahman Talib. So isi kandungan dia ada 4 lah sebenarnya. Okey, kalau awak combine isi kandungan, kalau contoh soalan keluar lah senaraikan isi kandungan laporan Rahman Talib. Mana jawapan yang awak nak kena ambil? Ini 4 ni, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ni awak boleh combine lah. Awak nak buat nota sendiri ke, nak latih tulis sendiri, boleh. Itu isi kandungan dia ada 4 lah. Okay, nak tulis inference dia sekali pun tak ada masalah. Inference ni bantu awak untuk menulis jawapan kebat. Inference ni penting untuk menjawab jawapan kebat. Okay, kenapa penting sangat benda-benda ni? Okay, kemudian yang kedua, sistem pendidikan kebangsaan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Laporan Rahman Talib. Yang kedua, kajian Aminuddin Baki. Ni rambut dia lebat kacak lagi. Okey, kening pun tebal. Seterusnya, yang memperkenalkan kajian Aminuddin Baki, nama dia lah kan, orangnya lah Aminuddin Baki. Kalau saya yang perkenalkan mungkin namanya Kajian Putera Muhammad Nazri. Sedap pula ni. Tapi taklah, saya tak ada sumbangan apa-apa pun. Okay, so inilah orangnya. Okay, isi kandungan. Apakah isi kandungan dalam kajian Aminuddin Baki? Okay, dia memperkenalkan apa? Okay, yang ini sangat penting. Dia memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk murid-murid yang gagal. Untuk murid yang gagal masuk sekolah menengah akademik. Korang faham tak yang ni? Faham tak yang ni? Aneka jurusan ni. Maksudnya sekolah teknik vocational lah Maksudnya siapa yang macam gagal SRP, cuba tanya mak ayah awak. Mak ayah awak zaman tu tak? Mak ayah awak. Tak tahulah kalau mak ayah awak muda lagi, mungkin tak jumpalah zaman tu. Yang maksudnya tingkatan 3 kalau gagal, tak boleh naik tingkatan 4. Mak ayah korang zaman tu ke ataupun mak ayah korang ni masih muda belum zaman tu? Saya tak jumpa. Kalau zaman pakcik-pakcik saya, mak saya zaman tu SRP tingkatan 3. Korang PT3 kan? Sebelum PT3 PMR, saya PMR, saya generasi PMR. Kalau gagal semua pun tetap naik tingkatan 4. Tapi ni zaman mak ayah awak yang nenek awak semua, nenek jauh sangat nenek. SRP ni kalau gagal SRP, peperiksaan gagal, tak boleh naik ke tingkatan 4. Jadi diorang ni nak pergi mana? Murid-murid ni yang gagal ni, yang belajar main-main, tak nak belajar, kat sekolah datang lenggang-lenggang kaki je kan, jumpa kawan saja. Cikgu ajar pun tak ambil point. Tak best lah, tak best. So peperiksaan gagal. So gagal, dia tak dapat naik tingkatan 4. Dia kalau nak pergi kat sekolah kena kat tingkatan 3, tapi kebanyakan murid tak nak. Takkan nak bersama dengan adik junior kan, segar lah, malu. Kan nanti adik-adik tengok, abang ni, kakak ni, ini bukan, ini setahun atas kita ni, kenapa dia dengan kita kan? Awak malu. Biasanya memang tak nak lah. Biasanya belah lah kan. Tu yang banyak kerja tu, menganggur, termasuklah pakcik saya. Saya jawab lah pakcik saya. Pakcik saya main-main, form 3, SRP kan. Dia tak nak lah, dah kerja lah terus, kerja kebun lah. Angkat buah sawit Okay. So, itu. So, ini pendidikan kajian Aminuddin Baki. Dia wujudkan sebuah sekolah yang berbeza. Sekolah aneka jurusan kemahiran
untuk murid-murid yang gagal akademik, yang tak pandai akademik, yang peperiksaan dia tak hebat lah kan, maksudnya dia tak pandai akademik. Benda-benda yang membaca ni, teori ni dia tak boleh. Dia hebat dalam kemahiran dia mungkin boleh lah. So itu sumbangan kajian Aminuddin Baki. Okey, dan yang kedua, kursus kemahiran diperkenalkan. Kajian Aminuddin Baki memperkenalkan kursus kemahiran diperkenalkan. Mungkin sejak kajian sejak Aminuddin Baki ni keluarkan kajian dia, hasilkan kajian dia, itulah wujudlah sekolah-sekolah Giat Mara, sekolah teknik, sekolah vocational, sekolah kemahiran, IKBM, macam-macam sekolah yang kemahiran ni. Okey, ini adalah idea dan sumbangan keringat daripada Aminuddin Baki. Awak ingat Aminuddin Baki, awak ingat kemahiran. Awak ingat untuk murid yang gagal akademik, yang pergi sekolah menengah akademik, untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Okay, so awak jangan rasa murid-murid yang tak pandai dalam peperiksaan, awak jangan fikir murid ni tak menyumbangkan jasa pada bangsa dan negara. Tak. Kadang-kadang kita selalu pandang serong pada mereka ni, yang murid-murid kelas belakang. Tak kadang-kadang murid kelas belakang ni tata dia sukses masa depan dia. Kita tak tahu nanti bila dia habis SPM dia buat apa, dia buat benda-benda lain. Macam member saya lah, kawan saya sendiri kan, dia memang gagal SPM, saya jujur je. Saya tak nak sebut nama kan. Kalau dia tengok video saya ni pun dia pun tahu lah. Dia pun tak segan sebenarnya, dia nak cerita aku memang dulu bodoh. Dia kalau type WhatsApp dengan saya, message, bahasa, semua bahasa dia salah-salah eja je. Tapi saya faham lah kan apa yang dia sebut tu. Dia memang semua salah eja, dia tak pandai eja perkataan-perkataan yang betul. Semua perkataan yang senang pun dia boleh salah. Tapi saya tak adalah ketawakan dia kan. Dia memang tak pandai belajar, tapi dia sukses. Dia kalau dia tanya saya, Putra, kalau kau nak buat rumah kat tanah kosong, aku bukan nak belagak lah, tapi aku cakap memang aku pandai buat rumah. Dia cakap dia pandai buat rumah. Lepas tu saya tanya dia, habis pelan semua kau pandai lah, pelan semua lukis kau pandai lah. Dia tunjuk buti-buti yang dia buat pelan semua, dia lukis. Dia memang pandai lukis. Dia kemahiran dia kat lukis, seni lukisan. Seni lukisan dia baik, tapi yang sejarah BM tu memang hancur dia memang tak pandai. Okay, dan dia memang pandai buat rumah. Buat apa-apa pun, mesin apa semua dia pandai repair semua. Saya tak ada yang itu. Saya teori je kan. So itulah kelebihan manusia ni, berbeza-beza. Kadang-kadang kala yang awak rasa lemah akademik, awak kena cari sendiri apa kehebatan awak yang mungkin awak tak tahu. Okey, dan seterusnya khusus kemahiran diperkenalkan untuk melahirkan tenaga kerja mahir demi memenuhi permintaan pasaran kerja. Okey, macam contoh lah kan, saya tengok aircon ni kan, bilik saya ni ada aircon, ada penghawa dingin lah kan. Kalau rosak apa-apa, saya bela tak tahu nak buat apa panggil orang lah. Panggil orang siapa? Yang mahir, tenaga kerja mahir yang pandai servis aircon, repair aircon. Mereka tahu daripada mana, mereka belajar kadang sekolah kan, sekolah teknik apa, ambil bidang servis aircon kan, dia pandai kan, macam adik saya lah, dia pandai. Okay, sebab dia belajar pergi kat sekolah kemahiran itu kan. Kalau macam sama juga biking kereta, otomotif, dia pandai benda tu, saya tak tahu. Dia tahu sebab dia dah belajar sekolah kemahiran. Dia akademik dia tak pandai. Dia tak pandai akademik. Macam adik saya pun tak pandai akademik, SPM dia teruk sangat. Tapi dia pandai kemahiran. So itu kelebihan masing-masing. Okay, dan seterusnya kajian Aminuddin Baki juga, sekolah kebangsaan diwujudkan. Sekolah kebangsaan diwujudkan untuk gabungkan semua murid pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. Okey, ini semua pandangan Aminuddin Baki. Okey. Ni apa ni? Lihat info pada halaman berikut. Tengoklah sedikit Aminuddin Baki. Latar belakang dia lah. Ini latar belakang dia. Okey, korang dah print belum? Saya punya bahan ni. Siapa yang dah print? Belum. Sebab saya baru bagi petang tadi kan. Okay. So latar belakang Aminuddin Baki adalah dia ni sebagai Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Jawatan tinggi pada usia 36 tahun. Untuk 36 tahun menjawat jawatan tersebut sangat muda sebenarnya. Okay, macam saya lah pergi kat jawatan Ketua Pengarah Pendidikan umur 30 lebih. Muda tu, terkejut orang. Pengarah pendidikan sekarang pun umur berapa? Mungkin biasanya 50-an. 40-an, 50-an. Tapi yang ini tahun tersebut 36 tahun dah menjawat jawatan Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Zaman itu istilah dia. Tapi zaman sekarang
Dia disebut Ketua Pengarah Pendidikan. Jawatan tu sangat tinggi. Dan beliau sendiri yang menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui penyata Jawatankuasa Pelajaran 56, dikenali penyata Razak lah, dan laporan Rahman Talib. Okey. Dia sendiri yang menyusun. Rahman Talib, Abdul Rahman Talib dah bagi isi kandungan laporan, dia sendiri susun, edit ke apa tambah baik. Macam itulah. Okey, tapi idea sebenar daripada Rahman Talib, Abdul Rahman Talib lah, laporan Rahman Talib. Okey, dia tolong susun lah macam editor kan, faham tak? Macam buku ni kan, buku teks awak. Kalau kita tengok penulis buku ni siapa? Penulisnya Dr. Muhammad bin Samsudin, Dr. Azharuddin, Rizwan Hassan, Ishak Saidu. Okey. Editor dia siapa? Siapa yang edit benda ni? Cek balik, semak balik, takut ada ejaan salah lah, apalah, nak susun balik, nak cantik-cantik letak kotak-kotak ni kan. Siapa yang editor ni yang buat tambah lebih menarik? Kalau tak ada editor kan buku ni tak menarik, nanti ayat-ayat panjang nanti kan. So editornya adalah Rohaida Baharudin dan Ahmad Sayuti. Itulah peranan editor. Macam saya, nota saya tak ada editor. Saya lah penulis, saya lah editor. Tu kadang-kadang masih ada typo. Kena lantik editor. Kalau lantik editor nak kena bayar dia pula. Jadi cost kan. Editor ni peranan dia nak mencantikkan buku-buku ni. Tengok cover ni dah ada ni lah. Kan dah ada kotak-kotak, ada gambar, dia letak lah macam-macam benda. Itu editor, peranan editor. Kalau idea perkataan ayat-ayat ni, isi kandungan tu penulis. Okay. So, okay. Laporan Rahman Talib dah. Kajian Amiruddin Baki dah. Yang ketiga, laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Kabinet ni apa? Kabinet ni berkaitan dengan kementerian lah, menteri kan. Okey, Kabinet Barisan Menteri. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet tahun 79 tahun 79. Okey, apakah fungsi dia? Fungsi laporan Jawatan Kuasa Kabinet adalah mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Tapi kalau zaman sekarang kita jarang guna istilah pelajaran, kita guna istilah pendidikan. Tapi saya kekalkan istilah lama itu sebab dalam buku teks awak pun dia guna istilah pelajaran. Okey, sama je maksud dia. Awak nak tulis pendidikan pun tak ada masalah untuk peperiksaan, dia tetap takkan ditanda salah lah. Okey, kemudian laporan Jawatan Kuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia tahun 79. Okey, matlamatnya ialah memperkukuhkan perpaduan dengan cara apa? Macam mana nak memperkukuhkan perpaduan? Apakah matlamat? Ini contoh soalan tanyalah kan. Bagaimana nak memperkukuh perpaduan melalui laporan Jawatan Kuasa Kabinet? Okey, so kita tengok isi kandungan dia. Okey, cara-cara negara kita nak membina perpaduan, soalan dia berkaitan dengan perpaduan cara kerajaan dan negara kita nak memupuk perpaduan dalam sistem pendidikan melalui laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Mereka meletakkan isi kandungannya bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam dan dijadikan sebagai bahasa perpaduan. Okey, mana-mana sekolah kat Malaysia, mana-mana sekolah kat dalam Malaysia ada bahasa Melayu. Kita tolak sekolah agama lah. Sekolah agama tu bukan sekolah kerajaan persekutuan. Sekolah agama tu sekolah kerajaan negeri kan. Sekolah agama, sekolah rakyat. Okey. So bahasa Melayu ada. Kalau sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia memang mesti ada bahasa Melayu. Jadi subjek wajib dalam peperiksaan. Okay, tak boleh tolak. Cikgu, saya tak naklah ambil bahasa Melayu. Susahlah cikgu. Bahasa Melayu susah dia kata tak boleh. Dia wajib. Awak daftar subjek SPM pun mesti ada subjek bahasa Melayu. Okey, yang kedua, menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet, nak mengukuhkan perpaduan kaum kat negara kita selain bahasa Melayu, wajibkan subjek bahasa Melayu dalam peperiksaan awam.
penekanan dan fokuskan terhadap pendidikan bersifat kerohanian. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan kerohanian? Spiritual Englishnya kita sebut spiritual, spirit kan. Spirit tu roh kan, hantu-hantu kan. Biasa orang putih spirit tu berkenaan dengan ghost-ghost kan, bukan yang tu. Roh spiritual Kalau seperti subjek pendidikan Islam untuk orang-orang Islam lah. Dan pendidikan moral biasanya orang yang bukan beragama Islam ambil subjek pendidikan moral. Kita tak lepas daripada tanggungjawab kita, perlu tanamkan diri kita dengan sifat-sifat nilai-nilai baik nilai-nilai murni. Dengan orang Islam, dengan pendidikan Islam cukuplah. Dengan pendidikan Islam semua benda kita belajar. Nilai-nilai murni, akhlak mulia pun dalam pendidikan Islam pun dah diajarkan. Okey, jangan membuang sampah merata-rata, ada sungai kena jaga, benda tu semua pendidikan Islam juga dengan pendidikan moral kan, jaga sungai, okey, jangan buang sampah, okey. So dan seterusnya penekanan terhadap aktiviti KOKO, penekanan terhadap aktiviti co-curriculum. Ada yang tak minat KOKO kan? KOKO ni banyak luas, bukan saja kawan. Biasanya murid suka lari daripada latihan kawan kan. Saya sendiri saya pening kalau setiap kali nak pertandingan kawat kaki dia, benda yang paling menyukarkan saya adalah nak cari murid nak masuk pertandingan kawat kaki. Paling susah nak cari. Korang ada tak yang kalangan korang masuk pertandingan kawat kaki sekolah? Pernah masuk? Angkat tangan. Siapa? Wah. Ramai juga Atika Alia. Oh, Kristina pernah? Baguslah. Maksudnya ada pengalaman tu ada. Okey, maksudnya bila awak habis sekolah pun bolehlah cerita kan. Ni daripada langsung tak aktif apa, nak cerita apa kan kat anak cucu kan. Ayah dulu, atuk dulu kat sekolah buat apa? Tak ada apalah, datang sekolah makan, minum, jumpa kawan je lah. Itu je cerita awak, tak ada cerita lain. Macam Atika, Nurul Atika boleh cerita. Dulu nenek dulu pernah berlakon. Boleh cerita kan. Pernah tolong cikgu angkat bendera lah apa kan. Boleh cerita masuk kawat, masuk sukan ni, lompat jauh, lompat tinggi, koyak kain. Adalah contoh. Okay. Dan saya kalau zaman sekolah banyak juga cerita, tapi bukan berkenaan dengan aktiviti sekolah, dengan kawan-kawan. Sebab saya dulu bukanlah kategori budak yang terlalu baik sebenarnya zaman sekolah ni. Mendengar rendah lah, mendengar atas dah okey sikit. Okey, seterusnya belang. Apa maksud belang tu? Oh, muka belang ke? Tudung kan, biasa perempuan memang lah. Pernah tengok adik saya, adik perempuan lah. Habis dia aktif kat sekolah sukan. Rumah tu buka tudung, habis belang lah muka. Okay, so aktiviti fokuskan penekanan kepada aktiviti KOKO yang melibatkan semua kaum, termasuklah unit beruniform. Uniform semua tahulah kan, persatuan dan sukan permainan. Okey. Dan daripada hasil laporan tersebut, laporan Jawatankuasa Kabinet, okey, terhasilnya KBSR, KBSM. Tapi yang korang bukan zaman ni ni zaman yang batch lepas. Zaman batch lepas. Okey, kurikulum KBSR, KBSM. Korang dah lain. Korang yang ni bawah ni. Ni, korang KSSM. Nanti kan korang tak tahu pula apa itu KSSM. Korang boleh sebut KSSM. Rupanya ini maksud dia kurikulum standard sekolah menengah. Diperkenalkan tahun 2017 start. Korang insan-insan yang terpilih. Korang lah batch pertama kan, tingkatan 1 2017. Okey. So yang ini ceritanya sejarahnya lah daripada laporan Jawatankuasa Kabinet. Terhasilnya KBSR dan KBSM. Dalam peperiksaan awak boleh tulis pendek ni je. Tak payahlah nak tulis panjang-panjang ni. Tak ada masalah. Awak boleh tulis KBSR, KBSM. Okey, semua huruf besar. Okey, kurikulum baru sekolah rendah, kurikulum baru sekolah menengah. Dan jangan terlupa, jangan tertinggal laporan Jawatankuasa Kabinet juga selain KBSR dan KBSM, lahir juga falsafah
Pendidikan Negara 1988. Okey. Dan kita lihat apa itu KBSR, matlamat KBSR. KBSR ni apa? Sekolah rendah untuk murid-murid sekolah rendah. Okey, dia nak memastikan murid dapat apa? Memastikan murid menguasai, menghargai bahasa Melayu, menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Okey, dan sekolah rendah juga, peringkat sekolah rendah KBSR, selain daripada nak menguasai, menghargai bahasa Melayu, iaitu meminta murid menguasai 3 bidang asas. Okey, iaitu komunikasi, perkembangan diri individu, kemanusiaan dan alam sekitar. Okey, so macam contohlah cikgu kan, cikgu panggil awak ke depan. Sarah, okey, boleh tak awak ke depan tolong bentang tentang rukun negara contoh. Tapi awak tak nak bercakap, awak tak boleh nak bercakap langsung, tak boleh nak terangkan langsung. Maksudnya awak dah tak dapat capai matlamat ni, matlamat pendidikan, sebab sepatutnya daripada sekolah rendah KBSR awak dah ada kemahiran komunikasi. Masuk ke komunikasi ni tak semestinya debate, masuk pertandingan debat, masuk pertandingan pidato, tak semestinya. Maksudnya awak ada komunikasi juga dengan cikgu, ada juga nak bercakap dengan cikgu. Dengan berkomunikasi juga dengan rakan-rakan sebaya ke rakan-rakan lebih senior, junior, awak boleh cakap dengan baik. Tak adalah pendiam, pemalu, diam, suka ni kan. Bila awak pendiam sangat ni, awak sebenarnya tak ada kemahiran komunikasi sebenarnya. Tak ada kemahiran komunikasi. Bukanlah komunikasi nak dimasukkan ni mesti masuk debate, masuk pidato. Itu dah hebat sangat. Saya pun tak mampu kan masuk pidato debat. Saya bukan orangnya. Saya boleh mengajar je, tapi masuk pertandingan pidato tu, dulu kawan kat universiti pernah ajar juga saya masuk. Jom Putra, aku tengok kau boleh cakap lah. Saya boleh bentang aja, tapi nak masuk pertandingan pidato debat tu saya rasa jantung saya akan tercabut daripada badan. So bila saya ada nervous, depan ramai orang tak boleh nak bercakap, nanti kan apa yang kita baca lost. So saya tolak ajakan kawan saya tu nak ajak debate. Tapi kawan saya tu memang hebat lah. Dia masuk TV, dia pun pernah ajar sejarah tingkatan 2 ke tingkatan 3, masuk NTV7, channel pendidikan, Cikgu Baihaqi nama dia. Awak kalau cek Cikgu Baihaqi, BAIHAQIE nama dia. BAIHAQIE, itu kawan kat universiti, ambil pendidikan sejarah sama kelas dengan saya. Dia memang hebat lah. Maksudnya dia communication skill dia tu sangat tinggi lah. Dan so of course lah orang hebat masuk TV kan. Saya tak hebat. Kat sini je lah depan laptop ni. Okay, so komunikasi, perkembangan diri individu. Masuk perkembangan diri individu tu, dia sentiasa meningkatkan diri dia ke arah menjadi manusia yang lebih baik lah. Dan cinta pada manusia dan alam sekitar. Kemanusiaan alam sekitar ni maksudnya awak ada perasaan sayang pada alam sekitar sebenarnya. Contoh, awak ada satu sikap menghargai alam sekitar ni, maksudnya awak tak nak melakukan pencemaran, buang sampah. Contohnya membuang sampah merata-rata. Bila awak membuang sampah merata-rata, awak tak ada satu sikap nak menjaga alam sekitar. Okay, so bila awak sebenarnya ada sikap makan tengah-tengah bawa motor kan, makan apa, keropok lekor ke, makan keropok ke, makan ayam ke kan, ayam crispy ke, awak dah makan dah atas motor ke atas kereta ke, awak buang kat tingkap luar. So awak gagal, pendidikan kita gagal nak melahirkan awak ke arah itu, ke arah kemanusiaan dan alam sekitar ni awak gagal. Tapi saya kalau saya memang tak suka buang sampah gitu-gitu. Kalau boleh biarlah letak dulu kat bawah bakul ke apa kan. Plastik tu janganlah buang kat jalan-jalan. Nampak sangat awak memang tak kisah kotor ke negara kita ni. Okey. Dan KBSR juga memastikan pendidikan relevan dengan keperluan semasa untuk hadapi cabaran abad 21. Dan akhirnya KBSR ini digantikan dengan KSSR. Sekarang sekolah rendah, kalau dulu KBSR tapi sekarang dipanggil KSSR. Kurikulum standard sekolah rendah. Okey.
menggantikan KBSR. Diperkenalkan untuk murid tahun 1 di semua sekolah bermula 2011. Okey? Nah, sekejap kelas. Nah, ni dulu ya Dah? Okey? Okey. Sekejap Oh, laporan jawapan kos kabinet. Dia banyak juga ni. Apa-apa pun kan, orang kena tahu senarai dia tu. Contoh soalan tanya sistem pendidikan kebangsaan tu apa senarai yang penting yang korang perlu tahu. Okey, iaitu awak boleh sebut laporan Rahman Talib, kajian Amiruddin Baki, laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, itu saya dah ulang banyak kali. Bila awak nak menguasai sejarah, apa-apa pun awak kena tahu fakta utama, poin utama dulu awak kena kuasai sebelum awak tahu isi kandungan huraian-huraian dia semua. Okey?
Okey, untuk KBSM pula, dari KBSR pula. KBSR untuk sekolah rendah. Untuk KBSM untuk sekolah menengah. Kurikulum baru sekolah menengah. Tapi korang dah tak pakai dah. Korang KSSM. Okey, tapi yang diceritakan ni untuk KBSM. Okey, kenapa KBSM itu diperkenalkan? Okey, untuk sekolah menengah tu, kurikulum baru sekolah menengah. Diperkenalkan untuk melahirkan generasi yang berilmu. Untuk peringkat sekolah menengah, generasi yang berilmu, generasi yang ada kemahiran. Okey, macam awak ambil target apa? RPT contohnya, itu kemahiran lah kan. Okey, dan generasi yang bersatu padu. Generasi yang bersatu padu ni dapat melalui mana ni? Dapat program-program lah. Program-program sekolah. Okey, daripada pendidikan Islam, pendidikan moral, semua ada nilai-nilai ni. Sejarah pun ada nilai bersatu padu. Okey. Dan seterusnya kini untuk KBSM dah jadi KSSM. Sekarang lah awak lah batch pertama KSSM. Kurikulum standard sekolah menengah menggantikan KBSM dan diperkenalkan untuk murid tingkatan 1 tahun 2017. Okey, dan perubahan ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Okey, yang memberikan fokus terhadap penguasaan. Okey, ingat ni. Perubahan yang baru ni, yang zaman korang ini, dia ikut follow Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula tahun 2013 hingga 2025. Okey, mungkin lepas 2025 sistem pendidikan akan tambah lagi apa lagi kita tak tahu. Lepas tahun 2025 kita tak tahu lagi apa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia nak tambah lagi. Okey, kalau awak ingat tahun 2013 ni, korang tahu tak apa perubahan sistem pendidikan kita pada tahun 2013? Siapa tahu? Siapa tahu saya nak belanja? Tahu tak? Nak belanja sesuatu, hantar kat rumah lah korang. Bagi alamat, hantar Hedis ke apa kan? Siapa tahu 2013 apa perubahan yang paling popular lah terhadap subjek sekolah menengah 2013? Siapa tahu? Tahu tak? Saya nak belanja ni. Saya COD. Saya kira sampai Ada tambah pasal subjek sejarah ke? tak tahu, cerita je apa yang awak tahu 2013 ni. Kira. Okey, Nurul Maisara, betul. Aduh, Maisara, nanti PM saya bagi alamat. Bagi alamat nanti saya hantar kat rumah awak. Nanti awak sedia je lah. Okey. InsyaAllah esok saya hantar. Sebab saya dah janji kan. Okey, tahun 2013 subjek sejarah menjadi subjek wajib lulus SPM. Wajib lulus SPM. Kalau tak lulus sejarah, awak tak dapat sijil SPM. Ini bahkan golongan ibu bapa ada yang tak tahu Ibu bapa ada yang tak tahu. Cuba cek, awak tanya mak ayah awak. Sejarah ni sebenarnya wajib lulus tak SPM. Kalau tak lulus sejarah, tak dapat SPM. Ada yang terkejut, ada yang mak ayah tak tahu sebab saya dah ada WhatsApp dengan diorang. Cikgu wajib lulus. Oh, patutlah di tuition sana sini apa semua kan. Jadi macam-macam lah diorang. Pelik kenapa sejarah macam ditekankan sangat sekarang ni. Dulu zaman saya, sejarah ni budak-budak tak nak belajar sangat tau. Zaman saya terus terang. Macam sejarah, macam kita tak, macam anggap subjek sejarah tu macam subjek PJ, macam subjek civic. Faham tak? Kedudukan subjek sejarah zaman dulu, zaman saya. Tapi alhamdulillah sejarah saya okey kan. Mungkin saya baca lah. Murid-murid yang lain tak baca, ambil lah kecundang. Okey. Bila tahun 2013, 14, 15, 16 sampailah sekarang, bila dikatakan sejarah tu jadi subjek wajib lulus dalam SPM, barulah satu Malaysia ni nak fokuskan subjek sejarah. Adalah bengkel-bengkel, ada seminar menjawab, teknik menjawab. Dulu-dulu tak ada sangat, tak popular pun. Sejarah ni orang tak fokuskan sangat. Asalkan lulus sudah lah kan. Tak pentingnya sangat lah. Kalau sekarang je sebab dah jadi subjek wajib lulus. Bermula tahun 2013. Nanti masyarakat bagi PM alamat rumah awak. Okay, so sambung.
Aduh. Okey, dan KSSM juga yang penting selain selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni 2017 fokus terhadap penguasaan kemahiran abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 ni biasanya berkaitan dengan teknologi lah. Teknologi yang terutamanya saya tengok Abdul Arif. Abdul Arif ada tak? Abdul Arif. Ada cikgu, ada. Abdul Arif, saya puji dia lah. Dia pandai bahagian teknologi, edit video apa semua. Kalau saya ada kemahiran macam dia, saya rasa YouTube saya tu dah jadi lain dah. Kan, slide-slide nota saya ni akan jadi lain punya. Okay, tak keluar orang sana, keluar terbang orang sini. Pandai. Tapi benda tu nak makan masa kan. Jadi saya tak ada masa nak belajar. Okay, tapi kalau nak si budaya lah, benda tu ilmu kan, kena cari. Okay. Seterusnya, tapi sekarang ni memang penting lah kemahiran abad ke-21, teknologi, apa benda semua kemahiran, aplikasi macam-macam lah sekarang, aplikasi macam-macam, edit video macam-macam. Okay. Okay, seterusnya berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bermula tahun 1996. Kalau dulunya kita ada falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara, awak tengok nota saya muka surat 6. Kalau dulu kan ada falsafah pendidikan negara kan. Mana falsafah pendidikan negara ni kat sini. Tahun 1988. Umur cikgu masa tu baru setahun, 1 tahun. Saya baru umur 1 tahun, 88. Korang belum wujud lagi, baru ke alam roh katanya tak tahu nak tiupkan ke jasad mana nanti. Baru terawang-awang kat langit. Okey, saya dah menguat dah lahir kat dunia. Okey, kemudian untuk 1996 wujud pula falsafah pendidikan negara digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. 1996 ni saya tahun 3 lah. Tahun ketiga, darjah 3 lah, sekolah rendah. Okey, ni isi kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, saya lantik siapa tadi perempuan Tadi siapa yang baca? Umairah kan? Tadi mula siapa bagi jawapan tadi? Alia. Oh, Alia. Tadi Alia kan? Okey, saya nak pilih apa kan? Aimi Irfan, boleh tak Aimi Irfan? Awak bacakan. Aimi Irfan, boleh tak bacakan falsafah pendidikan kebangsaan? Boleh tak? Aimi, ada tak? Tengok CDT main ke ni? Mic nanti bunyi. Tak boleh, cuba try dulu, cakap dulu. Ya ke? Bunyi robot? Tak boleh? Oh, tak boleh. Okey, tak apalah, tak boleh, tak boleh buat apa kan. Dini Dini. Dini ada boleh? Dini. Bacakan Dini. Masih dia je. Sini dia bosan. Siapa pula? Irfan Irfan ada tak Irfan? Irfan. Ni. Irfan bin Misnan ni. Irfan boleh baca tak? Abdul cikgu. Semua tak nak ni. Saya baca ni sakit. Awak tolong bacakan falsafah pendidikan kebangsaan tu. Pendidikan di Malaysia tu Pendidikan di Malaysia tu. Baca sampai habis ya? Ya, baca sampai habis. Oh, gantikan saya lah cakap sikit. Penat saya cakap. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, terima kasih Irfan. Alright, line Selamat okey Joh. Line? Saya dengar jelas? Slow sikit Aigo sebab hujan. Oh. Dah 3 kali yang masuk Oh, ya ke? Oh. Okey lah, tak apalah nasib. Ah. Tapi ni okey pula. Awak baca ni okey. Tak ada putus-putus. Dia kadang okey, kadang tak je. Tak apalah Tak apa, yang penting awak dah usaha masuk. Okay, so apa yang disampaikan oleh Irfan tu, falsafah pendidikan kebahasaan, kalau kita tengok ni, pendidikan Malaysia memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Mana ni highlight? Ni highlight. Secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang. Ada lagi perkataan seimbang kan? So sangat penting ni. Pendidikan negara kita mementingkan ataupun melahirkan individu yang sikap seimbang. Seimbang dari segi apa sebenarnya? Seimbang ni balancekan apa dalam diri kita ni? Kita ada intelek. Faham tak intelek? Apa dia intelek? Korang tahu tak intelek tu apa? Intelek tu dari segi kita, cara kita berfikir. Cara kita berfikir, pemikiran kita, ilmu kita ada intelek, ilmu pengetahuan kita bagus. Okey, dari segi rohani tu apa dia? Rohani tu dalaman, rohani dalaman. Agama lah, agama, nilai murni, moral. Agama dengan moral tu adalah rohani, berkaitan dengan rohani dalaman kita. Okey, tak guna awak orang kata awak ni pandai, semua A tapi awak tak ada akhlak yang baik. Awak sombong, awak macam mana nak cakap awak terlalu memilih kawan, nak satu level dengan awak saja pun tak boleh juga. Itu maksudnya awak ada intelek tapi rohani tak ada. Tapi tujuan pendidikan kita nak melahirkan manusia ni, individu ini harmonis dari segi intelek, bijaksana, pandai, ilmu dia tinggi, dan rohani dalaman tu. Dan emosi juga. Emosi ni saya biasa kalah lah. Okey, emosi ni memang manusia susah nak kendalikan. Tapi kalau boleh, kita kena pandai mengendalikan emosi dengan baik. Okey. Biasanya perempuan lah kan emosi. Tak boleh nak kontrol. Lelaki boleh lagi kan, lelaki. Kalau perempuan dia ada timing dia. Emosi dan jasmani. Jasmani apa dia? Tahu tak jasmani apa? Tahu tak jasmani tu apa? Korang tahu tak? Kesihatan fizikal. Kesihatan. Ya betul lah. Jasmani tu berkaitan dengan kesihatan. Berkaitan dengan fizikal. Tubuh badan kita ni sihat. Pendidikan tu selain nak lahirkan awak ni bijak pandai, semua A, okey bagus awak bagus. Okey, rohani pun ada, awak berakhlak mulia, awak hormat orang lebih tua, kan? Awak menyayangi manusia lain. Itu rohani. Emosi, awak boleh mengendalikan emosi, awak boleh maksudnya bila ada situasi apa-apa saja menimpa awak boleh kontrol emosi awak. Itu emosi ni paling susah kan. Saya memang emosi susah sikit. Intelek tu insya-Allah kita boleh belajar. Intelek semua orang boleh belajar kalau nak. Rajin tak rajin je. Rohani pula awak dekat dengan agama, dekat dengan Tuhan awak. Yang itu rohani. Emosi ni diri awak sendiri. Awak nak, macam mana nak kontrol benda tu? Ada ujian datang kat awak, macam mana awak nak kontrol situasi tu? Emosi. Okey, jasmani, awak makan makanan yang sihat. Simple. Jasmani bagi saya senang. Sebenarnya follow senang. Jasmani, tapi susah tu yang awal-awal saya cakap. Makanan yang tak sihat ni biasanya sedap. Makanan yang sedap ni biasanya tak sihat. Makanan yang tak sihat ni memang sedap-sedap semuanya. Makanan yang sihat pula tak sedap. Kebanyakannya tawar, pahit kan. Itu sihat katanya. Itu pendidikan jasmani. Lepas tu bersukan, itu jasmani, bersukan. Main basikal ke, jogging ke, main bola ke, main badminton, apa itu jasmani lah, fizikal Semuanya kita balancekan, rangkumkan dalam kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sebab itu rukun negara kita yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kalau awak tak percaya kepada Tuhan, awak atheist, tak percaya kepada sebarang agama dan Tuhan,
awak sebenarnya dah tak ikut rukun negara. Awak tak menjadi warga negara Malaysia yang baik lah kalau awak langsung tak percaya pada Tuhan. Susah sikit. Dan usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang ada ilmu, ada keterampilan. Faham tak keterampilan apa? Ilmu semua tahu kan, ilmu. Awak belajar ni ilmu lah yang awak belajar sekarang ni dalam kelas saya ni. Ni ilmu sejarah. Keterampilan apa? Siapa tahu keterampilan? Keterampilan tu apa tak tahu. Keterampilan tu berkaitan dengan penampilan. Contohlah awak datang sekolah, awak pakai selikir-selikir, rambut panjang, kuku panjang macam Dracula, vampire, Pontianak. Kan? So, bila awak tak jaga penampilan awak sebenarnya tak ada keterampilan. Lepas tu awak cakap dengan kawan pun, "Wis, sial lah kau, chief," macam-macam disebut. So, benda tu tak ada keterampilan lah. Kau ni celaka, alhanat, apa semua disebut kan. Semua bahasa-bahasa kasar dia tak ada keterampilan lah. So, keterampilan ni semua benda lah kan, daripada gaya kita kan, cara kita kan. Saya pun langgar juga kadang-kadang. Dengan korang tak lah kan, dengan kawan-kawan sebaya pun kita buat macam biasa. Okay, dan keterampilan berakhlak mulia, semua tahulah kan, bertanggungjawab. Cikgu bagi sekolah kerja sekolah awak hantar kan. Ni dah hantar belum? So jawab. Dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Apa maksud berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri? Faham tak maksud dia? Kalau keluar soalan ni, terangkan apa isi kandungan ni, awak boleh faham ni apa yang saya cakap ni. Awak dah boleh jelaskan jawapan kibat awak berdasarkan apa yang saya ajar. Okey, maksud berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, maksudnya awak ni mampu berdikari tau. Awak mampu berdikari. Awak perlu bekerjasama dengan orang lain, kerja teamwork, awak boleh orang kata nak meningkatkan diri kita tau. Boleh awak nak lulus, maksudnya awak usaha tu ada, buat latihan ke, buat soalan yang cikgu bagi ke, itu maksudnya ada sentiasa keupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Ada keupayaan, ada kemampuan sentiasa nak meningkatkan hidup kita, diri kita ni, awak ada keupayaan. Kalau awak malas-malas je duduk diam, alah, mak bapak aku dah bagi aku duit dah, okey lah. Aku nak apa lagi? Mak bapak aku dah beli aku motor, dah beli aku handphone, dah beli. Dia semua mak ayah bagi je tau. So bila yang macam ni, dia tak mampu nak berdikari, dia sebenarnya tak mampu tak berkeupaya, tak ada upaya untuk membangunkan kesejahteraan diri dia sendiri. Dia tak mampu. Nanti kalau contoh mak ayah dia tak ada, siapa lagi dia nak bergantung? Dia terlalu bergantung dengan mak ayah bagi macam-macam kan. Dia anak orang kaya contohnya. Mak ayah bagi handphone, bagi motor, bagi kereta, bagi komputer, free. Dia macam rasa senang lelang. Belajar tak pandai pun tak apalah. Mak bapak aku dah sediakan semua. Dia nanti tak ada upaya untuk membangunkan kesejahteraan diri dia sendiri. Yang itu kita tak nak. Sebab itu nanti pendidikan kita gagal. Sebab menurut falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara kita, dia nak melahirkan murid-murid ini mampu upaya nak capai kesejahteraan diri. Nanti awak habis sekolah pun, awak dah mampu berdikari sebenarnya. Awak dah pandai nak cari kerja. Tapi contohlah awak nak kerja yang hebat-hebat, awak kena sambung belajar dulu kan. Awak dah tahu fikir tau. Itu sebenarnya matlamat pendidikan negara kita. Ada keupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri awak sendiri. Macam mana awak nak hidup, nak berjaya dalam hidup, nak cari pekerjaan yang baik, nak bantu keluarga, bangsa dan negara. Okey? Dan seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan ni nak memastikan murid ni mampu memberikan sumbangan pada keluarga, masyarakat dan negara. Kalau melahirkan penjenayah adakah menyumbangkan pada negara? Penjenayah, kriminal? Tak. Penjenayah masuk penjara. Kerajaan keluarkan duit nak bagi dia makan. Penjara. Lebih baik hukum mati kan. Kalau orang hukum bunuh lah, hukuman yang berat lah. Hukum mati okey lah. Kalau yang disumbat dalam penjara ni, kerajaan keluar duit untuk bagi dia makan. Tapi makanan yang tak sedap lah. Saya ada kawan banduan juga, dia cerita. Saya rasa saya pernah cerita kat korang kan. Bila dia keluar penjara tu, dia cerita kat saya, nikmat nombor 1 dia keluar penjara tu, nikmat yang paling dia dapat makanan. Dia kata betapa tak seleranya makanan kat sana dalam tu, tak sedap.
Bila keluar tu, ya Allah, makanan mak ni paling sedap, syurga dia kata. Itu. Okay, so perlu awak menyumbangkan sesuatu pada keluarga awak yang membesarkan awak. Kat situ dah sebut keluarga kan, masyarakat sekitar lah, jiran-jiran ke apa kan. Okay, dan negara. Right? So ini dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara dulunya negara. Okay. Digubal untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan, falsafah ini menekankan pendidikan menyeluruh dan bersepadu membentuk pelajar yang seimbang. Ini keyword yang paling penting. Kalau awak nak tahu yang tentang falsafah pendidikan kebangsaan ni semua, dia tak lain tak bukan, dia tak lari daripada melahirkan pelajar yang seimbang. Ini keyword dia, melahirkan pelajar yang seimbang. Yang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Awak ingat Jerry lah teori saya. Jerry. Jerry ni awak tanya cikgu-cikgu pun semua tahu. Semua cikgu-cikgu, golongan cikgu kalau sebut Jerry ni tahulah. Jerry tu apa? Oh, Jerry tu jasmani, emosi, rohani, intelek. Saya daripada zaman universiti lagi. Mesti dah tahu dah Jerry ni. Jerry, jasmani, emosi, rohani, intelek. Seimbangkan. Benda tu semua ada masuk dalam diri kita. Okay? Dan terakhir sebelum kita nak tutup pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Akta Pendidikan 1996. Okay, dalam Akta Pendidikan 1996 mementingkan bahasa Melayu lah, bahasa kebangsaan diperkukuhkan menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Sebab akta ni dah jadi undang-undang tau. Dah jadi undang-undang. Dan buktinya dilaksanakan bahasa Melayu itu jadi subjek wajib. Subjek wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan ni apa? Institusi pendidikan ni kolej-kolej, politeknik, Diatmara, universiti, macam-macam lah, maktab. Apa-apa je pendidikan, institusi pendidikan itulah institusi pendidikan, maktab ke, kolej ke, universiti ke, itu institusi pendidikan lah. Sekolah ni kita lah, awak. Okay, dan institusi pendidikan swasta mesti wajib ajar subjek bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ni bahasa Melayu lah. Subjek pengajian Malaysia. Kalau subjek pengajian Malaysia yang awak belajar ni subjek pendidikan sivik kewarganegaraan lah. Sivik kewarganegaraan tu sebenarnya pengajian Malaysia Dan subjek pendidikan Islam dan moral. Tujuannya dapat memupuk nilai murni dan semangat cinta pada negara. Okey, itu kepentingannya. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Okey, kita dah habis dah. Tak ada. Okey, tak ada nak cakap apa-apa Alright, tak ada cakap apa-apa. Kita nak tengok JDT kan, game JDT mesti lagi kat sini. Okey, so kita sambung pada minggu hadapan dan pula untuk esok korang ada paper bahasa Melayu, jawab sebaik-baiknya lah. Okey, saya rasa semua serentak kan. Fazlina, ada Fazlina? Ke dah terkeluar? Dia tadi live internet lain tak kuat Fazlina dah tak ada? Dia macam dah lepas exam. Dia cakap line dia slow. Itulah line dia tak kuat Dia keluar masuk. Itulah. Dia cakap. Itulah nak tanya dia sama serentak peperiksaan. Dia dah habis. Dah habis. Untung lah. Okey, so bulan esok korang. Jangan tidur lewat sangat lah sebab pukul 8 korang exam esok. 8.30. 8.30. So 8.30, 8 suku tu korang dah siap nak open lah Google Classroom tu untuk download ke apa ke, nak print pun boleh, tak masalah. Okay, so jumpa lagi minggu depan. So Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Doakan kita orang. Amin. Terima kasih, Go. Okay, sama.